warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudah hadir pada pagi ini. Sebelum kita mulakan majlis, saya ingin menjemput Ketua Biro Khairat Kematian Puan siapa ni? Ketua Biro Puan untuk beri sepatah dua kata. Tengah-tengah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zawahir, Ketua Biro Khairat Kematian Nasib Baitul Quran. Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir hari ini untuk kita membicarakan satu masalah atau satu penyelesaian tentang apa itu faraid. Seperti mana yang kita tahu ini, bila ada berlaku kematian, kita akan macam susah sikit nak selesaikan masalah isu faraid. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua pegawai Eja Masjid Baitul Mahabbah, EJK Biro dan semua EJK Biro Khairat Kematian. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita hari ini, iaitu Encik Syah, Encik Huda, Encik Nizam dan Puan Mas daripada Wasi Pusaka Konsultansi Kerajaya untuk membicarakan pasal faraid ini ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kan, apabila semua berlaku kematian, pembahagian dan pengurusan harta pusaka merupakan satu perkara yang mesti dilaksanakan mengikut kaedah dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak dan undang-undang, seperti mana yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Jadi sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah akannya kerana ia adalah sebuah pada ilmu dan ia akan dilupakan dan ia adalah sesuatu yang mula dicabut dari makku. Ini pada hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menserahkan majlis ini kepada Encik Huda ya, ataupun sahabat Encik Syah ya. Encik Syah untuk menerangkan apa itu pasal faraid ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit untuk tujuan hari ini adalah kita lebih fokus kepada pengurusan harta pusaka. Sebab banyakkan orang kat luar sana keliru, di mana bila sebut faraid dia nak berakupi semua sekali aspek. Sebenarnya anggapan itu adalah salah. Sebab faraid hanya lebih kepada proses cara pembahagian. Yang kita nak tekankan di sini adalah cara pengurusan masalah dan juga cara pengurusan yang masyarakat kat luar sana hadapi. Tanpa mendengar masa lagi, saya sedang mengatur Encik Syah untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesi pagi ini sebenarnya kita nak terangkan tentang harta pusaka. Tapi di kalangan masyarakat kita ni banyak cakap tentang harta pusaka dia banyak tumpukan kepada faraid, kepada wasiat, kepada perancangan. Okay. Tapi bila berlaku kematian, kita tengok masalah yang sering timbul adalah tentang pengurusan pusaka. Pada hari ini saya tak buat tentang masalah pusaka. Dia
Dahulu saya perkenalkan dulu saya ni daripada syarikat Wasi Pusaka. Pengalaman kami di dalam mengurus pusaka ni lebih kurang 15 tahun. Dan pada hari pertama penglibatan saya sampai ke hari ini, masalah tetap timbul. Kita tengok masalah pusaka dah ada ni 60 bilion ni adalah tahun 2016. Sekarang dah 2023, dia dah sampai mencecah 80 bilion. 80 bilion tu tak boleh bayangkanlah, besar sangat. Okey, yang kita selalu fikir tentang punca masalah ni sebenarnya adalah masyarakat kita tak tahu. Tak tahu, dia tak ada ilmu. Kadang-kadang kalau kita tanya tentang tak tahu, dia tak tahu tentang undang-undang yang ada kat negara ni yang diamalkan, yang kita kena patuh. Dan akhir sekali, kemampuan. Nak urus pusaka ni bukan free tau. Nak urus jenazah pun tak free kan. Tapi memang kita tahu sebagai apa ni, memang tanggungjawab kita kalau yang tak ada mampu. Pasal kita ada badan-badan macam seperti Biro Harap Kematian untuk mengendalikan pusat jenazah. Saya nak mulakan cerita ni, cerita pusaka ni. Kita cerita tentang hantu pusaka ni, kita mula tentang, dia nampak kan, garis hayat kita. Okey, hidup kita dan last mati kita. Kehidupan kita mula pada kita ni, kehidupan kita ni mula dengan kelahiran kita. Itu biasa. Wujudnya kita kat dunia ni dengan kelahiran. Kita akan tak dengar? Dengar tak dengar? Tak maaf. Tak sesuai. Ha? Esok. Tak dengar? Let's get. Satu pagi tu. Boleh? Boleh. Okey, kita mula dengan kelahiran kita. Kita membesar dan kita akan berkeluarga. Dan kita lahirkan, kita berkeluarga. Dalam kita keluarga, kita akan berusaha untuk mengumpul harta demi untuk keselesaan keluarga kita. Kita beli rumah, kita beli kereta, dan kita ada apa mungkin duit orang simpanan. Bila cakap tentang harta ni, selalu saya cakap dengan orang kata saya tak ada harta, saya tak ada harta. Cuma bila kita cakap kita tak ada harta, kita ada duit tak? Bank account ada, atas nama siapa? Kita beli rumah tak? Atas nama siapa? Nama kita. Kita beli kita, semua atas nama kita. Di dalam kita mengumpul harta ni untuk kita menampung keluarga kita ni, kita juga tak boleh lagi pada hutang itu tak boleh lagi hutang. Orang beli rumah, orang beli kereta ke apa ni. So inilah fitrah kehidupan di dalam masyarakat kita ni. Ni keluarga, ni harta, dan hutang. So jaga hayat kita ni panjang ke
pendek ke panjang ke umur kita ni bergantung. Kita tahu kadang-kadang kematian ni datang dengan apa kata tiba-tiba ya. So dalam surah Al-Imran dia ada kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Macam kita hidup, inilah kita. Sampai masa ini kita akan mati. Bila kita mati, apa jadi? Kita akan meninggal dunia. Kita meninggal dunia. Meninggal tulisan ibarat kubur kita. Kita akan tinggalkan keluarga kita. Betul? Keluarga kita panggil apa? Waris kita. Harta yang kita kumpulkan ni pun kita akan tinggalkan. Akan dia jadi apa? Usaha kita. Betul? Hutang kita tetap hutang. So, dalam agama kita menggalakkan apabila berlaku kematian 4 perkara perlu kita segerakan. Apakah dia? Ke bumi kan, dan lepas tu bayar hutang, lepas tu tunaikan wasiat, baru bahagi harta. Betul, 4 perkara. So di dalam ni kita tak boleh lari pada perkara ni. Ada 2 perkara yang kita kata 4 perkara kita pecahkan jadi 2 je. Yang ini kita panggil pengurusan jenazah. Tak, apa itu pengurusan jenazah? Mandikan, kafankan, solatkan, baru kita kubumikan. Betul? Pengurusan jenazah. Kedua, kita panggil pengurusan pusaka. Ini 2 kita kena buat. Satu yang apa yang berlaku selalu ni kita amalkan pengurusan jenazah dulu. Pasal pengurusan jenazah 1 hari je. Pengurusan pusaka kita akan tangguhkan. Betul tak? Ini yang mulanya. Orang banyak abaikan ni, orang tak tumpukan dia. Pasal persiapan persediaan tu tak ada. Dalam mengurus jenazah ni, dia ada undang-undang kat negara kita ni. Kita ada undang-undang, kita kena patuh pada undang-undang. Orang cakap macam berlaku kematian. Kalau kucing kita mati, senanglah kita ambil, kita tanam kan. Tapi kalau melibatkan orang, pengurusan jenazah negara kita ni, apa boleh berlaku kematian, apa kita kena buat tu? Laku kematian, apa kita kena buat nombor 1? Bolehkah kita mandikan, kafankan apa ni? Apa kita kena buat? Sebelum tu kita dapatkan pengesahan doktor. Kita mesti dapat pengesahan doktor mengatakan si mati ni mati akibat apa? Sakit ke, aksiden ke, kena bunuh ke dan sebagainya. Dengan adanya pengesahan daripada doktor ataupun hospital, baru kita boleh buat laporan polis. Cakap polis ni ada berlaku kematian, akibat dia dan sebagainya. Betul? Lepas apa kita buat? Dah buat laporan polis. Bolehkah kita nak selesaikan urusan jenazah tu? Tak boleh lagi kan? Kita kena dapat permit kubur. Dengan laporan polis tu kita dapat permit kubur. Dapat permit kubur tu baru boleh kita pergi kan? Itu urusan jenazah ya. Urusan pusaka pun dia tak semudah itu jugalah. Berlaku kematian, apa akan berlaku? Kita ada undang-undang. Undang-undang. Sebagai seorang Islam, kita kat Malaysia ni kita kena patuh pada 2 undang. Undang syariat, dan undang sivil yang kita kena patuh. Ini
Jam pusaka ni kalau berlaku kematian ni, selalu orang cakap, tak apa, besok pembahagian ikut apa? Bahagian. Selalu orang cakap. Macamlah kalau kita ada berlaku kematian, saya ada harta tadi tu, bila saya meninggal, automatik kan harta tu akan pergi kepada waris-waris saya? Tak boleh. Katakan saya ada duit kat bank, betul? Saya pergi jumpa bank manager. Tuan manager, saya isteri kepada si mati, sekarang saya nak duit. Bank boleh lepaskan tak duit tu? Kenapa tak boleh? Apa dia? Kena dapat surat kuasa yang mengesahkan bahawa sekolah ni adalah waris kepada si mati. Dia nak pergi tunjuk kat dia sijil menikah, tak cukup. Kata ni bukan perintah. Dia mesti keluar, perintah tu mesti keluar daripada mahkamah ataupun pejabat pusaka. Ini kita mesti tahu. Kita tak boleh faraid dia tak automatik. Rumah atas nama si mati, kereta atas nama si mati. Tu macam mana nak keluarkan tu? Kalau waris nak pergi kepada apa orang pakai, kepada harta tu nak pergi kepada waris, dia mesti melalui proses ini. Waris perlu membuat permohonan untuk pembahagian harta pusaka. Kena buat permohonan. Kalau kat Malaysia ni ada banyak. Kita ada amanah raya, kita ada pusaka kecil, kita ada mahkamah sipil. Bergantung, tengok nilai harta dia. Harta ni pun bukan ada jenis-jenis harta. Ada harta alih, ada harta tak alih. Harta kalau orang si mati tu ada duit saja, cash saja, dia pergi ke amanah raya dia. Dia tak ada rumah, tak ada tanah dan sebagainya. Kalau dia ada, dia kena pergi ke pejabat agensi yang berkaitan. Kalau apa ni, pejabat pusaka bawah 2 juta nilai si mati itu meninggal, katakan bawah pada 2 juta, dia kena pergi kepada pejabat pusaka kecil. Kalau apa ni, lebih pada 2 juta ke atas, kita pergi ke mahkamah tinggi, mahkamah sipil. Jadi bila cakap tentang kematian tadi ni, orang mati ni dalam 2 keadaan. Orang putih panggil testate dengan intestate, berwasiat atau tak berwasiat. Si mati ni meninggal, tinggalkan wasiat ke tidak? Betul tak? Jadi pemahaman di kalangan masyarakat kita juga tentang wasiat ni pun keliru. Kalau selalu saya tanya orang, kalau dia nak buat wasiat, kenapa dia nak buat wasiat? Kalau saya tanya, kenapa kita nak buat wasiat? Kalau tuan ataupun nak buat wasiat, sebabnya kenapa? Nak bagi harta. Lalu wasiat tu apa? Kita tinggalkan pesanan kan? Pesanan apa yang kita tinggalkan? Ya? Itu memang dah tetap dah dalam apa ni, hukum dia mesti bayar hutang dulu dan sebagainya. Dalam tu kita cakap. Tapi selalunya tujuan orang buat wasiat ni, dia nak membuat satu formula, membuat bahagian tu. Saya nak rumah ni pergi kepada sekolah, kita nak kereta ni pergi kepada anak ni dan sebagainya. Betul tak? Selalunya itu pembahagian harta kan? Kalau orang buat wasiat, kita ada lebih kat negara ni. Kita ada akta wasiat. Akta wasiat ni, Wills Act, Wills Act. Ini dulu kat Malaysia bila penjajah kita dijajah oleh orang putih, kita ambil Wills Act ni. Tapi Wills Act ni kat Malaysia ni terguna pakai hanya kepada orang bukan Islam. Orang Islam tak pakai wasiat ni. Okey, dia tak pakai Wills Act. Kita ada
apa di Malaysia ni, di negeri-negeri kita ada enactment wasiat. Enactment dengan akta ni berbeza. Enactment dikeluarkan untuk negeri-negeri je. Kita ada enactment wasiat nombor 1 yang dikeluarkan Selangor, wilayah Negeri Sembilan. Sekarang ni saya tak silap saya ada Kelantan ke Terengganu ke empat ni. Jadi berpandukan kepada ni. Jadi you tak boleh buat wasiat nak buat bahagi harta apa tak. Pasal masalah yang bilion-bilion ni semua ni, orang yang mati tak berwasiat ni adalah banyak, 90% ni adalah hak orang Islam. Jadi selagi kita tak tahu cara macam mana nak mengatasi, nak menguruskan pusaka ni, selagi itulah dia akan bertambah. Dah 80 bilion ni, 60 pada 80 tak tahu sampai 100 bilion sampai apa. Tapi bila kita suap, kita kena buat persediaan. Kalau tanya tentang harta pusaka kan, selalu orang akan tanyakan soalan di hujung-hujung sesi kita ni. Kalau saya tanya soalan tu sekarang ni, persoalan tentang harta pusaka ni, ada sesiapa ada soalan tak? Saya nak pergi contoh je. Ada apa-apa soalan tentang pusaka ni? Apa yang nak tahu? Apa ni? OKU. Okey. Setahu saya, pusaka tak boleh dibahagi selagi ada minor kan. Tapi kalau minor, bila sampai cukup semua, dia boleh bagi. Tapi kalau dia takkan sampai, dia takkan normal lah kan. Jadi harta takkan boleh dibagi sampai macam-macam. Contoh soalan seperti macam ni, dia dari segi pembahagian. Ya, OKU. Dia ada kan kata undang-undang tadi tu. Kan kalau minor bawah 18 tahun kita mesti ada pemegang amanah. Kalau apa kita mesti ada custody. Itu pasal kita mesti tahu. Itu pasal kalau kita ada anak istimewa ke, kalau kita kata ada anak yang bawah umur, kita pun tak tahu siapa yang pergi dulu. Kalau kita pergi ni, anak tu masih bawah umur, siapa penjagaan ni, siapa nak jaga. Kalau ikut undang-undang ada, kita kena patuh pada apa yang undang-undang kat Malaysia ni dah tentukan. Okey, dia tadi nombor 1, selalunya kalau soalan berkisar kepada dia tak boleh lagi. Nombor 1 tentang hak dan pembahagian. Itu nombor 1. Orang akan tanya. Lalu kita kaitkan dia tentang faraid lah. Okey. Kedua, orang akan tanya tentang pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka. Pengurusan ini yang banyak orang tak tahu tu. Saya kata you mesti, kalau tak buat sendiri, selalu orang kata dia nak buat sendiri. Tak boleh buat sendiri, memang lama. Sekarang kalau ada berlaku kematian, okey, kalau kita buat permohonan kepada pejabat pusaka kecil, kita kena pergi bicara kuasa. Kita kena buat permohonan pembahagian pusaka di pejabat pusaka kecil. Kita buat permohonan tu, nak dapatkan tarikh bicara tu pun dia akan masa dekat setahun baru dapat. Bukan yang mati, dia bukan seorang. Hari-hari ada orang mati. Orang yang mati kat pejabat pusaka ni, dia tak kisah orang Islam ke bukan Islam. Jadi kita kena queue lah. Kalau macam kita pergi hospital, ambil nombor, kena tunggu. Sekarang harta pusaka, kalau pejabat pusaka kecil, boleh dibahagikan setahun. Bayangkan kalau berlakunya kematian, pusaka tu nak pergi kepada waris-waris, mengambil masa secepat-cepatnya 1 tahun. Ini dengan ada dulu COVID, dengan tu banyak mahkamah semua tutup. Orang nak urus sekarang ni dah timbul-timbul dah dia punya tu kes. Jangan cerita tentang pusaka kecil. Dulu dia mula-mula 600,000
ke bawah, pusaka kecil. Lepas tu dia naikkan 2 juta ke bawah. Sekarang dia dah naikkan ke 5 juta. Orang ada 5 juta pergi kepada pejabat pusaka kecil. You bayangkan sekarang ni memang lambat. Itu dalam nak urus pusaka ni, nak dapatkan harta si mati itu pergi kepada waris tu akan makan masa yang panjang sangat. Jadi yang ketiga, selalunya orang akan tanya tentang perancangan. Perancangan tu buat persediaan. Kalau saya tanya, selalu soalan-soalan cekumas ni saya tanya kepada suami atau isteri. Kalau berlaku pada tuan, katakan tuan kat sini, seandainya tuan minta maaf cakap dijemput, Allah, siapa tuan nak amanahkan untuk urus pusaka ni? Anak yang mana? Anak lelaki. Kalau puan, saya tanya soal, kalau puan pergi, siapa yang puan nak amanahkan kepada? Ya? Suami, ya? Betul, Tapi kalau selalu jawapan yang saya dapat, kalau saya tanya suami, selalu jawapan dia isteri. Jawapanlah macam isteri yang akan tahu semua kita punya. Mana geran kita, mana kita punya buku, kan semua dia tahu. Anak-anak, kalau anak-anak yang kecil tak tahu. Cuma soalan saya kalau saya tanya isteri balik, puan, ni depan-depan puan, suami dah cakap dah, kalau seandainya apa-apa berlaku kepada dia mengamanahkan puan untuk mengurus. Puan tahu tak apa nak buat? Puan tahu tak mana nak pergi? Puan tahu tak bila nak buat? Tahu tak? Jadi you bayangkan, kalau kita dah kalau ni untuk persediaan tu tak ada orang nanya. Oh, tak ada. Kalau kita tanya pada tadi, tuan kata anak, you cuba tanya, tuan sendiri tahu tak apa proses permohonan nak urus pusaka ni? Pernah tak? Pernah? Siapa yang pernah urus pusaka kat sini? Tak pernah kan? Lepas tu dia nak amanah pada orang. Selalunya kita amanah macam suami tadi, dia kata pada isteri seorang suri rumah, dia pun tak tahu apa nak buat. Dia amanah macam mana? Lepas tu apakah apa bukti yang persediaan buat? Garis hitam mungkin tak yang mengatakan besok kalau saya meninggal, ini isteri saya akan jadi pentadbir atau wasi kepada nak urus pusaka saya. Ada ke tak ada? Ada? Itu saya tengah buat kan? Tengah buat kan? Alhamdulillah. Mak saya Din, dah urus ke belum ni? Tengah nak buat urus lah. Dah lama dah buat? Sebulan ni? Buat permohonan ni lah. Dah dapat nak jawapan apa-apa? Kena buat dekat online kan? Dulu boleh pergi pejabat tanah, you pergi ke kaunter, you cakap nak buat, sekarang tak boleh. Sekarang semua kena online. Online ni tak boleh jawab. You buat online, you buat permohonan, jawapan tu tak boleh online juga sekarang. You kena tunggu. Belum lagi you kena telefon diorang. Dan diorang dia pejabat tanah tu pun, kalau di mahkamah, diorang tu bertimbun-timbun dia punya kes. Jadi tu pasal kita ni, tanggungjawab kita ni sebagai pemilik harta dan sebagainya, memang wajib kita untuk satu kemestian kita buat persediaan. Baik dari segi pembahagian ke, permohonan tu kena. Waris dia tak datang, waris you kena buktikan. Nak mohon sijil faraid tu, you kena bukti yang you waris. Bila you nak buat permohonan tu, dia akan tanya, mana sijil beranak? Okey, mana sijil nikah mak bapak? Mana semua tu mesti ada. Tak ada tu, you buat permohonan tu, dia akan reject. Lagi-lagi orang, kalau kita sekarang ni orang buat online ni, ramai orang-orang yang macam orang dewasa ni, dia kurang alis sangat. Budak-budak dia orang pandai dari segi
komputer, sosial media ni dia memang cepat dia tangkap. Kita tak tahu. Itu macam kita kena buat sekian. Mati itu pasti dah kita tahu dah. Itu dari segi pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka dia kata istilah pengurusan pusaka, pengurusan jenazah kita tahu apa dia pengurusan jenazah. Pengurusan pusaka mengurus dan mentadbir harta peninggalan si mati mengikut hukum dan undang-undang yang ditetapkan. Jangan tak benar. Ini batas saya semua saya beri orang, saya kata bantu. Orang kata boleh buat sendiri ya. Tapi dia buat sendiri dia tak tahu. Dia mesti tak tahu. Ada yang tak mahu tu pasal apa kata lah leceh lah, gemeh lah, semua dia nak kumpul tuan orang. Lepas tu bila berlaku kematian, kalau you tak ada melantik wasi, okey, you kena buat permohonan melantik pentadbir. Kalau mati meninggal, dia ada katakan 5-6 orang waris, dia kena waris tu kena berkumpul dan bersetuju untuk siapa nak jadi pentadbir. Lepas tu mahkamah akan keluarkan satu surat, Letter of Administration, LA yang panggil surat kuasa mentadbir. Dan dapat surat kuasa mentadbir tu, kalau kata kita ada tanah tu, nama si mati, kalau kita kena masukkan nama pentadbir dulu kat dalam tu. Kita tak bolehkan turun bilik. Dia proses dia sangat rumit. Jadi kita kena buat satu persediaan yang kita kena sekarang sebelum masih kita sihat. Nanti orang yang kita nak uruskan pusaka itu. Kalau tidak, tapi ingat, selalu yang kita cakap tentang mengumpul harta ni, kita cakap tentang harta yang kita usahakan sendiri. Betul tak? Tapi ramai jika luar sana tak tahu, ada harta Allah dah tetapkan dari masing-masing yang kita dapat ni melalui pewarisan. Kadang harta mak, bapak, datuk, nenek kita punya tu sampai ke kita. Itu bukan titik belah kita pun. Alih-alih tahu kan, ada enggak aku? Saya dah buat dah macam-macam saya kata. Kerana orang pun dia tak tahu yang dia ada harta tu. Dan selagi kamu tak ambil kuasa ataupun hak kamu, harta ni besok kamu mati dia akan berpindah. Seperti mana dia katakan sini. Ada satu sahabat kata, tiada ertinya orang bermegah-megah dengan kehidupan duniawi. Harta itu beredar kepada orang lain sebelum kamu dan kepada orang lain sesudah kamu. Kamu tiada apa kecuali apa yang kamu ada masa itu. Kamu ada duit macam-macam berjuta-juta, kalau kamu mati, duit itu tak ikut pergi ke kubur. Dia akan berpindah kepada waris-waris kita. Jadi itu kita perlu tahu. Ni sesi ni saya datang ke sini bukan nak beri ceramah ke apa. Saya nak berinteraksi untuk cakap kat apa permasalahan dia. Sekarang ni kita cakap tentang waris ni, besok Allah dah katakan, dia katakan hartamu dan anakmu hanyalah ujian. Dia kata. Kadang-kadang orang kalau di sini tengok ada harta, dia kata bagus. Itu orang ada harta pun ada ujian dia. Kalau kita tengok dari segi rezeki, anak, orang kata orang ada anak, rezeki bagus. Orang tak ada anak, tak ada rezeki, itu ujian juga. Kadang-kadang kita tak tahu anak-anak yang kita buat ni perangai dia macam-macam. Harta yang kita ada ni kadang-kadang pun menjadi satu ujian pada kita. Kadang-kadang bila banyak harta kita lupa diri dan sebagainya. Itu yang penting kita kena tahu. Terus setakat ni faham. Sini ni bukan saya nak mengajar, saya nak berinteraksi, tanya apa sebenar muskilan yang ada saya. Mic dia kasih mic.
On. Boleh. Okey, saya nak tanya, macam kalau kita macam ni kan Faik ni, selepas kematian tu agak sukar. Tapi kalau sebelum kematian tu, macam kita buat hibah untuk anak-anak tu, okey, macam saya ada, kalau ada sebuah rumah tu, macam saya anak perempuan semua kan, kata, dan saya dengar lah, dan saya faham, kalau suami saya meninggal, rumah tu ada hak oleh adik-beradik dia sebelah suami saya. So sebelum macam tu, adakah saya macam saya tak nak ini berlaku kan? Sebelum saya meninggal, saya suruh suami saya tukarkan nama keseluruhan. Maknanya kalau dia meninggal, warisnya memang tak boleh menutupkan, atau saya tu mengambil hak waris tu ke macam mana? Tak ada cerita soalan tu timbul dari segi hak dan pembahagian tadi. Balik. Puan punya tu ada dua sekarang. Soalan tu. Dari segi hak kita kena ikut faraid. Okey. Dari segi nak pergi, kalau kita ada kakak ada anak perempuan saja dan kita tak nak dia pergi kepada orang lain, jadi kita boleh buat satu perancangan. Kaedah perancangan kat sini yang tepat selalunya orang buat hibah. Hibah pengertiannya adalah pemberian semasa hidup. Okey? Wasiat dia lain. Wasiat dia adalah pemberian selepas kematian. Dia terlaksana apabila berlaku kematian. Itu buat wasiat. Itu yang selalu orang cakap dah, terlaksana. Tapi orang buat wasiat jangan ingat nak bagi harta. Memberi harta. Bila kita galak tentang wasiat, wasiat dia hanya kita boleh wasiat. Kita tak boleh wasiatkan kepada waris. You hanya boleh wasiat kepada bukan waris, orang yang tak dapat. Itu kena faham tentang tu. Banyak orang bila cakap wasiat nak bagi pada isteri waris kan. Nabi pada dah ada, Allah dah tetapkan surah An-Nisa, surah aku perintahkan kamu tentang pembahagian harta pusaka. Ibu dapat berapa, bapa dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, anak lelaki. Dia dah tetapkan. Semua dua, kalau kamu nak buat dari segi sedekah jariah, amal jariah kamu, 1/3 tu boleh pergi kepada bukan waris, anak yatim ke, anak angkat ke, dan sebagainya. Itu kita kena faham tu. Itu kena tahu. Ni banyak di kalangan masyarakat ni, dia ambil surface je. Kita surface je, tak faham. You kena tengok, you kena tanya orang yang betul-betul tahu. Itu tadi perancangan. Perancangan ada banyak kaedah. Kalau dalam surah An-Nisa dia kata mimba wasiyatin yusi biha audan. Dia kata pembahagian mudahlah diberikan selepas dibayar hutang, ditunaikan wasiat dia, baru faraid. Dia cover. Tapi sekarang kat sini kita ada banyak, kita pernah dengar ada sepencarian pernah dengar? Dalam Quran dia tak ada harta sepencarian, tapi sekarang ni kita boleh amalkan demi itu. Tapi kena undang-undang. Tapi kalau ada siapa nak buat tuntutan harta sepencarian, dia kena buat selepas mahkamah keluarkan perintah untuk macam mana nak bagi berapa hak isteri atau suami, baru dibagikan untuk faraid. Faraid itu last sekali. Dia kena dia banyak. Itu segi apakah perancangan yang nak buat. Itu dari segi saka ni besok bila berlaku kematian baru kita tengok adik-beradik bergaduh, adik-beradik lah, tak boleh. Dia nak buat, kalau dia ni nak panggil waris-waris berkumpul, kita tengok macam nanti mesti berpihak-pihak ni. Tak boleh, macam ni kau nak cara kau, aku nak cara aku. Betul-betul mesti cari satu orang perantara untuk orang putih panggil mediator, perantara lah. Jadi selalunya memang dari urus pusaka ni, kita nak buat sendiri tu dia tak semudah itu. Kita hanya boleh buat merancang untuk harta kita yang mana kita buat sendiri. Tapi dari pewarisan datuk nenek kita punya tu banyak yang belum selesai lagi tu. Tak tahu lah. Tentang kita pun ada hak kat situ. Kadang-kadang
orang yang mewarisi kita punya ni bukan dari segi keturunan darah kita. Dia bukan dari segi keturunan darah kita. Saya nak ceritakan satu cerita sikit lah. Complicated. Ni bukan nak complicated. Tadi kita tak tahu harta apa. Saya uruskan satu orang ibu. Dia ada anak perempuan seorang tunggal. Okey. Jadi harta dia banyak. Jadi dia kata besok, dia kata nak memudahkan, dia nak tukar nama semua harta dia kepada anak perempuan dia. Dengan dia berfikiran, dia kata pasal dia dah berumur, dia lah pergi dulu kan. Okey. Lepas tu dia meninggal. Dia meninggal lah. Anak dia yang meninggal. Harta semua dah tukar dah pada nama anak tadi. Bila anak tu meninggal, mak ni yang masih hidup ni kan, dia berhak mendapat 1/6 daripada harta si anak tadi tu. Itu ikut faraid. Lepas tu anak dia tunggal kan, dia tak ada dia tak ada anak lagi dah. Itulah harta semua kat situ. Bila dia mak ni mati pula, kita kena cari waris-waris pada mak si mati ni, yang si mati tadi tu. Kena cari adik-beradik dia tu. Tak boleh cari. Adik-beradik dia sampai ke luar negara ada. Ada yang dekat London lah, ada yang dekat apa ni, susah kata. Lepas tu bila kita kumpul nak cari itu semua, nak buktikan, nak kata kalau kita nak pergi urus pusaka, pejabat pusaka kita nak turun milik harta ni, kita nak waris mati. Waris mati tak dapatkan anak dia seorang ya. Adik-beradik dia semua pun dah meninggal. Ini cerita lama ni. Dah meninggal. Yang tinggal semua second, third generation dia. Nak ceritakan. Jadi ada 40 orang. Mak ni waris dia tu. Dia anak seorang je tau. Tapi adik-beradik semua dah mati ya? Tinggalkan waris 40 orang. Yang 40 orang ni bukan keturunan darah dia tau. Macam ada yang kahwin, ada bercerai ataupun lepas tu kahwin lagi satu kan. Bila kawan ni mati, nanti hak yang si mati ni akan pergi pada pasangan dia. Lepas tu kadang-kadang orang yang tak ada kaitan pun pergi. Itu jangan kita ingat yang harta yang kita kumpul dengan semua yang kita yang sebelum kita ni banyak kita tahu sampai ke sekarang. Itu yang sampai 40-50 bilion. Lepas tu orang tak nak ambil tahu. Nak kumpulkan orang pun satu kerja. Lepas tu banyak soalan-soalan 40 orang. Dia bayang yang ini akan cakap ni, dia orang tak kenal satu sama lain pun. Ada yang kenal lah, yang rapat yang ada kaitan apa ni, ada beradik tu. Okey. Ada yang kahwin, si suami tu asalnya keturunan apa ni, keturunan si mati tu ada darah daging. Tapi bila dia mati, nama dia ada hak pergi kepada isteri tu. Isteri dapat kahwin lagi seorang pula. Banyak cerita dia. Banyak tu rumit dia kata nak uruskan pusaka ni. Dia bukan ada yang tahu faraid, tahu. Memang faraid dia kena bukti, dia pergi ke mahkamah, dia kena tunjuk. Kadang-kadang kita nak mintakan sijil kelahiran tu pun dah tak ada dah. Sekarang nak sijil kelahiran macam dulu, you boleh pergi kat JPN, dia kasihkan. Sekarang dia nak yang ada hologram macam tu. Apa yang apa dia punya ni SOP dia ni sekarang memang tu, jangan ambil mudah yang kita kata tentang pengurusan pusaka ni. Itu problem dia tentang mengurus, bukan tentang hak. Hak ada faraid senang. Tapi dia punya birokrasi dia tu. Birokrasi tu kan, you pergi ke sini dia akan tenang you. You kena pergi ke situ, oh ni tak cukup, you kena pergi ke sana. Itu orang nak tahan. Banyak. Itu pasal kalau saya katakan selalunya masalah perempuan lah. Perempuan dia kalau cakap, dia kalau tak ada suami, tempat bergantung dah tak ada, harap pada anak tak tahu. Jadi dia kena mendapatkan pertolongan atau bantuan daripada orang yang tahu. Dan bila tak tahu, tak mahu buat, timbullah
tak mampu pula. Tak mampu tu ni buat benda-benda ni nak free ke? Tadi puan tanya saya nak hibah. Hibah ni dia ada rukun-rukun dia tau. Dia bukan boleh kasih dia buat tulis surat. Dia mesti ada ijab kabul dia semua tu mesti ada tu dia kata. Dia mesti ada penyerahan al-qabat dia. Mesti ada penyerahan, ada orang yang memilih. Itu orang kalau hibah dia kata pemberian masa hidup tu kena dilaksanakan masa hidup. Sekarang ni banyak orang buat hibah bersyarat pula. Dia kata ni terlaksana apabila aku mati. Sekarang saya ada rumah, saya nak hibahkan kepada sesiapa, dia katakan, tapi dengan bersyarat. Bersyarat tukar nama ni hanya boleh berlaku bila aku dah meninggal. Tak? Bila dia meninggal, harta tu atas nama dia lagi. Dia tak terkeluar. Jadi kalau ikut tu kena bukti lah. Hibah tadi kena pergi ke mahkamah, dapatkan pengesahan mahkamah yang mengatakan hibah ni sah dan sebagainya. Itu yang kita kena tahu dari segi harta ni. Kita mesti tahu tentang hak kita yang kita belajar faraid ni tak boleh ajar satu hari you boleh faham, tak boleh. Orang ambil faraid ni belajar dia berkelas-kelas dia kena tahu dia. Warisnya ada banyak golongan waris. Waris utama siapa? Waris kedua siapa? Waris ganti siapa yang kena tahu. Jadi kalau nak cakap tentang faraid ni, dia bukan satu hari punya sesi, dia mesti ada kelas, banyak kelas. Perancangan pun juga syukur. Tapi pada saya itulah, pada saya yang penting sekali yang perlu kita buat, kita ingat mati itu akan datang pada kita. Okey, apa yang perlu kita buat, kita kena buat persediaan, latihlah wasi ataupun pentadbir. Pasal wasi atau pentadbir apa tu, kita boleh appoint masa kita hidup. Tak dengar? Wasi ataupun pentadbir harta, kita appoint masa kita hidup. Boleh. Wasi, istilah wasi ni adalah orang yang kita lantik masa kita hidup. Pentadbir adalah orang dilantik oleh waris-waris selepas kita mati. Kita tak ada buat pelantikan wasi, kita tidak. Jadi kita kena panggil waris-waris. Waris-waris kena bermuafakat setuju untuk melantik dia ni untuk menjadi pentadbir. Itu dipanggilkan pentadbir. Wasi ni you ambil, kalau you ada buat katakan wasiat pelantikan wasi, you ambil dokumen ni boleh pergi mahkamah, dakatkan perintah. Lepas tu dia akan jadi wasi. Wasi ni mesti orang yang profesional ke macam? Tak, wasi anybody yang kalangan. Oh, jadi boleh lebih daripada satu? Ha? Boleh lebih Wasi boleh. Dia minimum 2. Oh, minimum. Okey. Itu dari segi apa ni? Saya ada bahan-bahan lagi ni nak diedarkan kepada tuan-tuan dan puan semua ni. Cuma saya nak kasih ni selepas alah kan. Kalau kasih awal semua sibuk tengok dah banyak soalan lah. Ini akan kita kasih memang ada. Tuan-tuan akan dapat semua satu file setiap orang. So setakat ni tentang pengurusan ni ada yang nak tahu apa-apa? Tak ada. Semua boleh buat pengurusan. Ketika wasi itu mesti melalui mahkamah tu. Tak. Dokumen dia tak ada dokumen. Dia kalau nak buat wasiat ke nak buat apa, Bukan wasiat wasi. pelantikan wasi. Dia bila kita cakap tentang bila buat wasiat ni, dia ada komponen yang apa dia? Yang mesti ada. Nombor 1 pelantikan wasi. Okey? Pelantikan wasi itu untuk memudahkan urus pusaka. Untuk pengurusan pusaka. Ada orang dah dilantik, besok senang. Kalau suami lantik isteri, isteri boleh gunakan tu, mintakan apa ni kat mahkamah, apa orang panggil apa, probate, probate, dan dia boleh putuskan pusaka. Kalau tak ada tadi, kita tak ada pelantikan wasi, jadi waris-waris lah kena besok bila kita meninggal
dia kenalah lantik siapa yang nak buat benda tu. Lantik tu masih nak lantik. Saya buat satu surat ke? Dia boleh, tak perlu stamp, tak perlu apa. Banyak orang ingat, oh ni kena lawyer buat ni, tapi selalunya kalau kita buat sendiri, kita tak tahu macam nak mengayatkan dia dan sebagainya. Sebaik-baiknya buatlah keamanan dia. Sekarang ni nak buat lantikan wasi ni pun, ataupun apa ni, sekali je semua hidup kita. Bukan kita kena buat bulan tiap-tiap tahun, tak perlu. Bila berlaku kematian, ada surat wasiat. Bila itu kata, kalau dia buat pelantikan wasi, makna dia mati meninggalkan wasiat, pesanan. Jadi itu boleh pakai di mahkamah. Semua apa dokumen kita buat ni kena dapat pengesahan mahkamah. Dia tak boleh pandai-pandai ya. Dah mati dah dia bawa di mahkamah. Situasi tadi lah, dia akan pergi lah ni. Nama dia tercatat, ada saksi dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang nanti Cik akan ceritakan lah tentang perancangan wasiat. Boleh saya tanya? Boleh. Wasiat itu boleh dicabar tak jika waris tidak berkuasa? Dari segi apa dia nak cabar apa? Waris tak Wasiat dari segi apa? Pembahagian ke? bapak berwasiatkan boleh tak waris dicabar jika tak kuasa? Waris tak kuasa ni wasiat yang boleh. Contohnya kan kita tak wasiat kan kita dapat ini kan waris apabila telah meninggal waris tak kuasa tak boleh tak dicabar. Baik. Assalamualaikum. Saya cuba jawablah. Tadi sebenarnya Isya dah terangkan wasiat dalam Islam ni adalah pemberian 1/3 kepada bukan waris untuk amal jariah. Jadi kalau puan cakap puan buat wasiat nak bagi harta kepada anak, so dia memang terhadap pun tak boleh dikeluarkan, melainkan waris yang lain itu setuju. Nah, jadi sebenarnya kalau puan nak bagi harta kepada anak boleh hibah. Jadi dia memang boleh dilawan lah. Kalau waris orang lain yang berhak dapat wasiat, dia tak boleh siapa. Contoh dia kata 1/3 donasi saya pergi ke masjid protokol ni lah. Dia akan pergi. Wasiat tu akan dilaksanakan dahulu. Sebab kalau ikut tertib pembahagian harta pusaka ni, dah sekalian dah bagi. Sebab ditolak ada sekalian, tolak wasiat, ada baki baru bagi. Tengok individu tu waris ke bukan waris? Kalau waris boleh, tapi tak lebih 1/3. Ada lagi soalan? Cik. Main akan cepat. Terus. Atau pusaka kecil ya. Dia pergi amanah raya ni. Dia duit wadah taklif. Duit taklif. Alih yang boleh. Duit lah duit. Okey. Kalau you ada apa? Tanah, ada rumah, ada tanah, dia kena pergi kepada pejabat pusaka kecil. Amanah raya dia punya kuasa dia banyak kepada cash, DSP ke apa ni dan sebagainya. Itu pasal kalau kita ada bank account, kita tak ada harta apa lain nak keluar pada. Sekarang ni macam-macam cara orang nak keluarkan duit bank account pun boleh ambil si mati tu punya ATM, cucuk keluar duit habis. Kita tak perlu lah nak dapat sesuatu kuasa kan. Amanah raya ada bidang kuasa dia. Okey. Semua apa orang panggil pusaka kecil ada bidang kuasa dia. Mahkamah tinggi ada dia punya. Itu nak menjawabkan soalan tadi lah. Kalau dia mana. Kita boleh juga kalau kita tak lantik, katakan masih hidup kita nak lantik amanah raya sebagai wasi. Boleh.
dia memang dia dalam perundangan dia memang boleh. Tapi selalu beri kat amanah raya memanglah balik. Amanah raya pun buat tak free juga tau. Itu banyak orang tak nak pergi amanah raya pasal dia punya charge tinggi lah. Masalahnya sekarang, kalau suami meninggal, harta suami itu akan dibekukan. Kami kita kalau nak buat keluar duit melalui ATM card pun tak boleh. 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 Cepat buatlah keluarkan. Tapi soalnya kat sini dari segi para lain, bila you keluarkan duit suami itu, mungkin ada hak orang lain punya duit, you dah kat dalam tangan you. Mungkin you besok tak sedar tak sedar you terguna, you dah makan hak orang lain. Jadi digalakkan kita ikut undang-undang kata tak boleh. Dia buku, you dapatkan sebuah kuasa. Sekarang ni pandai orang macam-macam cara dah. Scammer pun ada banyak sekarang yang boleh keluarkan duit. Apa tak tadi, apa ni kan. Tapi itulah mana, bila kita belajar faraid, kita tahu kita memang dilarang untuk mengambil hak orang lain. Tapi dalam Quran pun dah, dulu dah kata, Allah dah cakap dah. Dia kata surah Al-Fajr ayat 19, dia kata, dan kamu akan memakan harta pusaka kecil dengan mencampur baukan yang hak dan yang batil. Anda tak kisah dah. Duit ni memang dia itu ujian lah. Bila ada duit, besok you dapat duit, you usaha you. Besok yang ambil duit ni besok waris you. Itu ujian. Tadi Allah kata ujian, hartamu dan anakmu adalah ujian. Kita tak tahu. Bila kita mati kan kata-kata semua amalan kita terputus kecuali 3 kan, sedekah jariah kita, ilmu yang kita manfaatkan dan doa anak yang soleh kan. You meninggal tadi, you keluarkan duit. Tak, duit dalam account. Saya cakap ni nombor PIN saya. Contoh saya meninggal kat malam sekarang boleh lah keluar duit tu. So, boleh guna untuk apa sajalah. Macam so, contoh bila saya meninggal, adakah ayat saya boleh digunakan pakai ataupun automatik tak boleh jadi faraid? Dia kalau ikut, mesti ikut faraid. Okey, itu dia macam kata you pesan-pesan macam ni tak boleh. The minute saat kita meninggal, maka terputus hak kita dah tak ada dah tentang harta kita, kecuali apa yang belum kita tunaikan lah, hutang kita dan sebagainya kan. Yang lain tu dah jadi hak. Jadi harta pusaka ni kalau kita istilah dia kalau nak tahu harta pusaka sebenarnya harta waris, bukan harta hak waris tak, bukan hak semati ni. You masih hidup, okey. Bila you mati, putus. Dah hak waris tak? Jawab tak soalan tadi tu? Saya. Jadi, Mike. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ketika hidup seorang suami, sebahagian daripada duit akaun dia kata tumpang dalam akaun isteri. Lepas tu dia pesan sekira berlaku apa-apa, mungkin pesanan tu ketika dia hidup lah. Memang tu pun dia pesan tu ketika dia hidup. Pada dia, kalau dia sakit ke apa, senang nak keluar daripada akaun isteri sendirilah. Maksudnya nombor mungkin dia tak bagi pada isteri. Tapi sekiranya dia mati, duit dalam akaun isteri tu jadi hak isteri ataupun masih dikira hak suami? Sebab rahsia saya macam benda tu masih hak suami sebab dia pesan macam tu. Itu satu. Satu lagi, sekiranya isteri mati, dia ada akaun tabung haji lah. Penama di dalam tabung haji itu adalah nama anak-anak. Kemudian bapa ni, suami ni, dia nak iakan benda tu, dia ajak, maknanya dia berpakat dengan anak lah kan. Macam mana duit ni, anak pun setuju, okey masuk akaun bapa terus. Boleh tak macam? Okey, terima kasih.
Ya. Soalan yang pertama suami letak duit dalam akaun isteri. Okey. Dia pesanlah tu dia punya duit dia sama, tapi bukan duit isteri, duit dia lah. Jadi orang kata suami meninggal, jadi duit tu nak difaraikan. Itu pada Islam. Tapi kalau isteri tu pula meninggal, duit dia jadi duit sama pula. Itulah kalau waris tak tahu, dia akan ikut secara undang-undang lah. Akaun tu akaun isteri. Jadi kalau undang-undang hanya tahu waris isteri lah yang akan dapat, melainkan yang waris-waris lain tahu ada duit suami kepada isteri tadi. Kalau tak tahu memang kita akan ikut undang-undang, dia jadi duit waris isteri tadi, walaupun kisah asal dia duit tu separuh kononnya ada duit suami. Kita memang akan ikut undang-undang. Yang kedua tentang penama. Jadi maksudnya penama tu keluarkan duit dia, so orang punya lah, maksudnya gitu. Tak kan? Penama ni dia hanya pemegang tanah. Jadi diorang kena keluarkan duit tu dan kena bahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut faraid. Pernah berlaku satu kes di ini, saya cerita kes saya di Sungai Manik. Waris duit tabung haji ke ASP 30,000. Waris ada 10, penama hanya ada 3. So saya 3 orang tu bukan 10,000, 70,000. Jadi bila duit dah keluarkan, yang penama ni tak nak bahagi pada yang lain. Jadi akhirnya saya buat perkiraan, saya minta diorang bahagilah. Tapi diorang tak berani bagi juga, diorang minta saya turun pula ke Sungai Manik, Kelantan. Letak atas meja ni 32,000 ada sen-sen lagi, dan kita buat pembahagian di situ. Okey, cash senang lah sebab kita ada. Tapi kalau rumah mereka macam mana nak bagi kan? Jadi panjang lagi lah kisah kan. Jadi sebenarnya penama bukan pemilik ramai yang salah faham. Tapi sekarang ni generasi sekarang mungkin dah faham lah, sebab dah dapat banyak info Kalau tak dulu kan kita tengok kadang mak ayah bertengkar dengan anak-anak, kadang-kadang anak-anak tu tak pergi kat mak kan. Yelah, walaupun contoh seseorang yang meninggalkan harta sebanyak 2 bilion kan, mak dia masih hidup, bagi mak berapa? Sini belajar faraid kan? Mak dapat berapa? 1/6 kan? 1/6 daripada 2 bilion 300 juta. Itu ada orang tak nak bagi tu kan? Sampai faham lah kes ni. Ya, betul. Dia keluarkan dia, suami dia keluarkan anaknya. Okey, dia nak simpan kat mana tu tak kisah. Cuma dia kena tahu bagian dia berapa, bagian anak dia berapa, bagian waris bagian lain tu kena tahu. Ya. Dia kena sepatutnya lah. Sebab akhirnya anak bawah umur ke anak dah dewasa. Kalau anak dia setuju, okey je. Cuma sebenarnya anak yang setuju tu sudah dia ketahui dia ada hak. Contohnya pembahagian sekarang orang buat urus keluarga, ramai yang buat kita bagi sama rata je. Kena boleh lelaki yang perempuan sebelum bagi sama rata tu, kena bagi tahu bahagian faraid masing-masing. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Dia ingat dia beradik, kan? Tapi bila dia tahu faraid rupanya aku dapat lebih, dah tak puas hati. Jadi sebelum bagi sama rata tu, kena bagi tahu bahagian faraid sebenarnya berapa. Nak elak yang tak puas hati di masa depan. Ya, itu lebih baik lah. Kalau tidak nanti bila dah benda tu dah selesai, ada cerita pula di masa hadapan. Itu yang selalu berlaku. Soalan ni tu. Dia kasi file lah. Ni. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal hibah.
arwah mak saya ada menghibahkan kami 8 beradik. Jadi mak hibahkan dalam 8 beradik tu 3 beradik dapat masing-masing sebuah rumah lah. Jadi masa adik dengan abang dah dapat rumah, sampai pada saya rumah tu dalam progres. Lepas tu mak meninggal. Lepas mak meninggal punya, rumah yang dihibah tu tak siap. Jadi dia orang ganti dengan duit. Bila gantikan dengan duit, ada duit tu dikira hibah kepada saya ataupun kena berkongsi dengan adik-beradik? Mak hibah rumah 8 beradik. Soalan pula. Yang selesai. Soalan nombor 1. Mak buat hibah hitam putih ada tak? Ada dengan lawyer. Ada. Ada dapat. Sebab Dia pengisytihat dah di apa? Dah dapat perintah mahkamah mengatakan hibah tu sah ke tidak? sebab adik memang dah dapat geran rumah semua dah dapat, tapi sampai dekat saya projek tu tak jadi. Jadi dia ganti dengan duit lah. So duit tu dalam progres. Tapi abang-abang saya semua cakap duit tu dia tak jadi hibah sebab dia cakap mak dah meninggal. Kita tak ada kira benda tu, dia cakap. Itu saya cakap dari segi ini dari segi pengurusan kan. Besok dia nak dapat ke tidak. Tak, sebelum saya pergi ke hibah tu balik, saya nak cerita tadi tentang penama. Habiskan cerita penama. Fail yang akan kami edarkan kepada tuan-tuan dan perempuan ni, dia ada sini warta kerajaannya tentang penama. Okay, nanti tuan dapat baca. Dekat sini dia kata kedudukan orang yang dinamakan oleh si mati sebagai penama. Okey. Orang Islam yang dinamakan sebagai penama oleh si mati dalam apa-apa skim simpanan wang, dalam mana-mana kumpulan wang simpanan, insurans, tabung haji dan sebagainya, okey, adalah wasi kepada si mati dan hendaklah membahagikan harta peninggalan si mati kepada waris yang berhak mengikut pembahagian faraid. Ingat, nama selalu banyak orang dulu cerita tahu, kalau WKWSP tahu penama isteri. Dia suami mati, isteri pun dapat duit. Itu duit siapa? Duit. Tapi banyak buat isteri, dia kata itu duit dia. Dia lah takdirkan anak tu semua. Dia kalau nak gunakan duit anak tu pun dia kena minta permission. Untuk apa ni? Tapi ni akan kita edarkan. Boleh, terima kasih lagi. Soalan tadi tak jawab. Tadi soal hibah tadi tu. Kadang-kadang kita nak jawab ni, kita tak boleh jawab spontan lah. Pasal kita kena kaji dulu dia punya situasi tu macam mana baru kita boleh kasih. Itu pasal selalu kita kalau nak buat apa ni, dia mesti ada runding cara punya. Kita nak tahu cerita asal dia macam mana aku berlaku macam ni. Macam tu dia hibah kan. Hibah harta tu dah jadi milik dia ke? Belum pun. Pasal rumah dia belum buat. Saya nak sikit. Mak bagi rumah pada 8 orang anak lah kiranya. 3. Sebab yang lain tu dah masing-masing dah ada. Yang ni yang ke bawah, yang kami yang ke bawah yang so 3. Dia beli rumah 2 lah maknya. Ataupun rumah sebenarnya 3. 2 dah siap. Abang dah ambil, adik dah ambil. Masa buat tu, yang 2 tu terus buat atas nama penerima lah. Dah. Sebab dia pun dah dapat geran apa semua dah. Kira maksudnya penerima mak je lah. Tapi nama terus waktu buat tu memang terus nama penerima lah. Maknanya memang rumah mak beli, memang mak yang bayar, geran nama anak lah. Cuma yang satu rumah ni tak siap. Saya punya rumah tu memang planning tu siap, akan siap tahun lepas. Tapi projek tu terkendala, terbatal. Jadi
dia janji bayar duit lah. Dia bagi duit, lepas tu dia minta kita carilah kat mana-mana. Tapi masa tu, proses tu, rumah tu tak jadi, mak dah start bayar tu pada pemaju kepada bank ke? Memang kita ada bayar lah dekat pemaju tu. Jadi dia kena ganti balik. Oh, cuma bayar tu tetap dekat nama mak kan? Atau nama... Dah letak nama saya. Tapi bila projek tu tak jadi, developer nak menggantikan dengan wang. Jadi abang saya yang lain boleh cakap duit ni kena bagi sebab saya faham. Tapi perjanjian tu pembeli tu adalah puan betul? Ya. Sama tak macam dua orang abang tadi kan? Jadi sekarang ni duit tu dibagi kepada pembeli. Walaupun kisah asal yang dah daripada rumah, secara undang-undang memang puan punya lah. Tak libat kan? Dalam perempuan semua. Itulah sebab sekarang ni macam abang saya menegaskan yang bila nak dapat duit ni, dia nak macam bahagi. Itulah sebab tapi duit tu nanti dia bukan turun pada nama arwah mak kan? Duit tu nanti pergi pada atas nama puan, betul? Puan punya. Contoh. Tadi saya kata tadi kan, perkelahan gaduh boleh berlaku macam ni lah. Kan? Waris kan? Yang buat dosa ni. Ni tak kan? Dan saya kasi, saya kata urusan pesaka ni memang cakap mulut masih hidup ni satu kerja. Bila pelaksanaan dia tu, itu. lagi satu. Lagi satu, mak sebelum ni memang kebahagiaan harta sama rata. Sebab sebelum ni kita dah buat jualan tanah apa semua tu memang kebahagiaan sama rata. Tapi selepas mak meninggal, lately ni saya ada lagi lah beberapa harta pusaka yang nak dijual. Tetapi macam abang saya, abang-abang lah dah minta yang sama rata tu dia nak secara faraid. Jadi secara faraid dia nak kebahagiaan macam rombakan lah, macam mak yang wasiat tu dia cakap mak dah meninggal, kita tak boleh pakai dah benda tu, dia cakap. So kita kena ikut faraid lah kan, nak tak nak. Tapi kalau nak ikut sebab mak bagi dekat anak perempuan sama rata, sebab tapi anak-anak perempuan yang jaga mak, sebab anak lelaki tak pernah jaga mak. Tak ada tak? Dia sebab bila dah berlaku kematian macam saya ni, tentang harta masih hidup kita punya, bila dah meninggal automatik waris. Jadi kalau bila berlaku dia ada muafakat di antara adik-adik, eloklah kita ikut saja hukum. Kan? Walaupun ada pesan daripada orang tua kita nak bagi satu rata ataupun sebab kita jaga ke benda tu bukan satu sebab yang kuat lah kan. Kalau nak senang cerita, nak settle, ikut je faraid. Bukan saya melebihkan lelaki, tapi itulah hukum kan. Sebab banyak cerita nanti kalau kita tak ikut hukum yang sedia ada. Dalam kes pembahagian ni, ada 5 orang adik-beradik, 4 orang lelaki, 1 orang perempuan. Kata nak buat faraid, tapi setuju, semua bersetuju untuk bagi sama rata kecuali seorang. Jadi seorang ni sajalah yang kita kira ikut faraid, yang lain ni bersama rata boleh. Itu selalu berlaku antara hak. Sebab dalam kita mengurus pusaka ni, kadang-kadang dia ada orang kata melepaskan hak. Itu sebelum hakim buat satu keputusan, dia akan bicara, dia akan panggil semua, nak bagi sama kata semua setuju ke tidak. Lepas tu kena isi borang, melepaskan hak saya tanah dan saya lepaskan hak dia nak kasi sama kata. Itu saya, ni semua kita kena ikut. Kalau pergi ke pejabat tanah ke, pergi ke pejabat pusaka ke apa, dia mesti pandukan kepada apa kata undang-undang. Kita tak boleh mendalui dia. Terima kasih banyak soalan.
Yalah, tak apa. Nanti terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Belah-belah pihak lelaki? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bercerita pasal penama yang berada dalam institusi keuangan atau simpanan. Sekarang nampak trend dia, dah banyak institusi keuangan yang minta kita pencarum atau siapa mengisi penama. Penama. Cuma macam Tuan maklumkan tadi, untuk penama bagi KWSP, KWSP menyarankan dia penama tu tak boleh dihibahkan. Harta tu tak boleh dihibahkan sebab KWSP milik bukan penuh. Tapi kalau sekiranya KWSP itu menjadi milik penuh, maknanya sepatutnya ia boleh dihibahkan lah. Betul tak? Bila kita isi penama dalam KWSP itu, sekiranya KWSP itu milik penuh kita, adakah kita boleh hibahkan? Okey. Sekarang institusi kewangan banyak orang ada KSP, ada tabung haji, boleh hibah sekarang. You boleh pergi ke tabung haji, tak payah tahu penama. Kalau penama kena ikut faraid, betul tak? Amanah pemegang amanah kan. Kalau you dah buat hibah, penerima adalah dia punya. Tak perlu nak faraid lagi dah. Itu kalau tabung haji, ESP ada hibah dia. KWSP dia nak kasih, belum ada lagi. Tapi kalau itu kita nak hibah pun, tapi KWSP pun nak buat hibah. Lepas itu KWSP yang pegang kan. Kalau sekarang ni dia ikut nama penama. KWSP kerja dia nak lepaskan duit ni kan. Kalau tidak susah waris-waris nak sagi tu. Jadi dalam KWSP ada dulu orang kata boleh hibah, tapi sekarang dah keluar di tengah-tengah hitam putih mengatakan duit KWSP tak boleh hibah. Serupa macam insurans. Okey, sekarang ni kita dengar hibah takaful. Jadi orang bila dengar hibah takaful ni, orang ingat hibah lah tu, hibah. Yang hibah takaful ni dia, kalau istilah kita nak samakan, orang tahu kenapa orang ambil takaful. Pasal istilah paling senang faham, pasal insurans kita dapat pembahasan kan. Cuma dalam akta insurans dulu, kita adalah takaful. Bila kita ambil polisi itu, kita kena tahu nak penama. Betul tak? Tapi banyak orang sekarang dia kata, tak mahu saya ni nak besok ni pergi kepada keluarga saya je. Jadi maka tu timbul ni hibah. Hibah ni mengganti nama penama. Tapi polisi itu saja tak. Dia boleh buat hibah takaful tu untuk polisi tu. Apa juga pembahasan yang akan diterima akibat dia mati ke dan sebagainya, itu saja. Dia tak ada hibah, jangan ingat hibah rumah, hibah ni masuk hibah takaful tak. Itu hanya nak menggantikan istilah penama itu, tak ada lagi dah. Faraid lah nak pergi ni pada keluarga saya, isteri saya dan anak-anak saya. Dia ada banyak dia punya tu. Kau ada soalan lagi? Nak tanya lagi? Ya. Macam yang tadi tu, macam wasiat tu kita dah masuk mahkamah kecil, kita dah buat surat pembahagian sama rata, yang untuk tiba-tiba tukar pada bahagian untuk sama rata ni baru je dibuat. Tapi sebelum ni kita bagi pembahagian wasiat yang macam kita jual tanah, jual harta kan. Maksud ni adik saya lah, tak saya tanya. Sebelum ni pembahagian harta sama rata. Sama rata? Ya. Sebabnya perintah pembahagian tu ada yang cakap sama rata? Macam perintah pembahagian. kita dah masuk mahkamah dan dapat surat.
sekejap. Mahkamah ke pesaka kecil? Mahkamah kecil. Pesaka kecil lah tu? Pesaka kecil. Dah ada surat pembahagian lah. Yang warna kuning tu kan? Ya. Itu tu je lah. Jadi soalan dia, kalau dah ada surat ni, tiba-tiba macam abang saya nak minta tukar. Selalunya tak boleh. Tak boleh Banyak cerita dia. Sebab dia nak membatalkan surat perintah tu. Surat perintah tu adalah dari mahkamah juga. Nak batal, kena masuk high court balik. Walaupun asal daripada jabatan kecil, nak pergi batal ni, kena high court. Banyak cerita. Kalau dia selalu buat, silakan. Okey, jadi di sini saya nak jawapan ni memang tak boleh dibatalkan lah. Selalunya tak boleh. Rupanya kes dalam cara kita tak tahu. Sebab itu bila nak urusan saka ni, kita akan sit down buat punya cara sebenarnya. Kan tanya kes tu kan. Sebab di sini tadi kita tak tahu. Ingatkan cakap mulut je. Rupanya dah siap bicara dan ada surat kuasa, surat pembahagian. Kalau dah ada surat pembahagian, guna saja itu. Okey, baik, terima kasih. Ada soalan lagi? Saya. Jadi saya dengan suami ada insurans. Okey. Tapi insurans tu saya yang bayar tau. Tak cover lah. So bila kalau penama, penama saya tahu penama suami nama saya. Kalau untuk suami punya insurans nama saya. Tapi nama untuk saya punya insurans suami punya penama kan. Tapi untuk dua-dua insurans ni saya bayar. Kalau dah jadi macam kalau katalah suami saya meninggal kan, macam mana kalau macam tu? Puan ambil balik duit yang puan bayar. Janganlah. Macam pembayaran tu, sesi pembayaran kan kita bayar kita yang bayar. Macam Lah bila berlaku kematian, duit tu dapat pada siapa? Penama kan? Penama, tapi penama kita bagi surat Rais kan? Dapat pada penama, tapi pembahagian tetap Rais. Sebab penama tu bukan penerima hibah. Itulah saya sedih lah. Itu undang-undang. Banyak, ini bukan cakap insurans saja. Rumah pun macam tu, kereta pun macam tu. Kadang tahu nama satu orang, tapi yang bayarnya pasangan yang bayar. Tapi dalam pemilikan, undang-undang dia tengok satu pemilik. Jadi itu pasal dia mesti ada satu persediaan surat hitam putih yang mengatakan ni besok boleh bila you nak sabar you boleh ada bukti yang mengatakan ni macam yes macam buat tuntutan harta pencarian lah. Kalau you nak buat you kena tunjuk apa sumbangan tu. Ini banyak memang selalunya memang kebiasaannya lah. Suami isteri ni perjanjian pasal sayang dengan sayang ni pasal kan. Tapi besok akibatnya besok orang akan berubah dan sebagainya. Jadi sebelum buat pembayaran tu kena fikir betul lah. Banyak kesan dia kan. Contoh macam orang beli rumah, dua nama, belum satu nama. Sebab isteri government kan. Lepas tu suami meninggal. Ada anak ke ataupun ada anak perempuan ke, lepas tu mak ayah dia pun dapat bahagian. Lepas tu mak ayah dia meninggal. Lepas tu bahagian tu pergi pada adik-adik semati. Benda ni banyak laku Yang bayar isteri. Tapi bila dah ambil banyak, harta tu pergi kepada adik-adik semati. Sebab loan tadi kan, satu kan, tapi nama dua. Banyak laku. Jadi sebelum kita buat apa-apa perancangan tu, kena fikir apa akan jadi bila berlaku kematian nanti pada harta tu. Sama tak macam kita bayarkan insurans suami ke isteri kan. Bila berlaku kematian kita kena faham benda tu ke mana. Jadi sama ada boleh tuntut balik ke ataupun tu masa redor pada siapa yang dapat. Jadi kalau kena redor tu, redor dah awal-awal. awal-awal lah kita yang bayar insurans. Siapa puan bayar? Siapa tak suami bayar? Sayang. Masing-masing ada tanggungjawab. Itu saya kata Islam tu dia dah
Macam orang beli rumah kan. Selalu beli rumah kan. Orang beli kan. Selalu suami isteri kalau beli rumah dia tahu apa? Dua nama kan. So 50-50 lah. Betul tak? Tapi bayaran bulanan siapa yang bayar? Ha? Suami yang bayar kan? Dia macam tu lah juga dia punya istilah dia. Dia sayang atau ni. Tapi bila salah seorang dia pasangan meninggal, siapa punya rumah ni? Dua nama kan? Suami isteri, suami meninggal. Rumah ni besok siapa punya milik? Ha? Rumah ni? Ha? Isteri setengah tu memang hak dia lah. Okay? Yang setengah lagi, yang suami punya tu ikut faraid. Tengoklah faraid. Kat sini, kat faraid sini pun isteri pun akan dapat dekat bahagian. Bahagian dekat lebih. Tapi bila banyak, itu pasal kita tengok dalam apa masalah rumah ni kita tengok nama tanah ke mesti banyak nama ni. Bila banyak nama susah, nak jual pun susah. Kalau kat rumah ni besok kalau ada yang 5-6 orang yang waris pada dua nama ni dah masuk lagi 5-6 orang. Makin banyak nak jual pun dah susah. Semua kena dapat persetujuan semua orang. Undang-undang ni macam tu. Itu kita kena faham dia punya law dia. Kalau kita tak faham bukan pembahagian memang senang faraid. Tapi nak dapat sijil faraid itu macam mana? Lepas tu nak pergi ke pejabat tanah nak turun milik. Ada orang dia kasi selain pada turun milik, ikut faraid tak kena duty. Kalau you buat pindah milik, tukar nama daripada sini, you kena bayar duty. Ada kos dia lagi tu. Macam-macam kos ada. Banyak orang tak tahu. Pasal harta sekarang semua atas nama istibati kan. Saya nak tanya. Apa ni macam kes dua nama ni? Macam kes dua nama ni, kalau salah seorang meninggal, lepas tu dah jadi faraid untuk adik-beradik lelaki, suami ke adik-beradik isteri. So macam mana kita nak, bukan nak kata nak menafikan faraid, tapi nak mengelakkan faraid terjatuh kepada orang lain. Kalau boleh kita nak jatuh kepada anak-anak. Hibah kalau macam macam hibah tu, dalam proses kita nak buat hibah, boleh tak kita buat ajar sebab saya ada pernah kalau kita buat rakaman hibah sebab sementara nak proses hibah mungkin ambil masa lama, lepas tu suami dah meninggal, isteri dah meninggal. So kita buat rakaman rekod yang suami saya menghibahkan ini kepada anak-anak, ataupun anak-anak mungkin bawah umur macam tu. Jadi yang penting nombor satu dia mesti ada hitam putih. Tapi sekarang hitam putih pun orang dah tak kena pasal dah boleh buat rakaman dan sebagainya kan. Macam nak kahwin pun sekarang tak boleh. Ni tak boleh apa video-video dah kan. Saya nak sama sikit. First sekali, kalau kita nak buat perancangan hibah ke atas perceraian, kalau boleh jangan sesekali kita cakap kita nak mengelakkan daripada faraid. Kita kena betulkanlah sikit pemikiran yang macam tu. Faraid ni pembahagian selepas kebahagiaan. Cuma kalau kita dah tahu faraid, kita meninggal, kita dah tahu faraid itu berlaku macam mana pembahagian dia. Jadi daripada situ semasa kita hidup, kita boleh merancang harta kita. Itu antara salah satu kegunaan faraid, mengajar kita untuk merancang. Contohnya macam tadi lah, bukan dia menolak faraid. Cuma kalau duit tu, kalau dia cash duit nak difaraidkan mudah. Kita kumpul, kita bagi-bagi dia. Tapi kalau kereta macam mana nak faraid, kalau rumah macam mana nak bagi kan, nak potong-potong. Satu kita pun tahu harta-harta yang besar ni selalunya memang kita harap pergi kepada waris yang terdekat lah, pasangan ataupun dengan anak-anak. Jadi di situlah adanya hibah. Dan hibah ni sebenarnya kena buat dokumen hibah. Ada banyak, ada lawyer buat, ada company. Sebenarnya itu macam kami lah, kami cerita memang kami buat penyediaan dokumen perancangan pun. Wasiat, hibah semua ada. Walaupun jadi kami yang utama adalah menguruskan usaha tertunggak. Itu memang kami zoom, kita orang punya perkhidmatan. Tapi di samping itu kita akan buat juga dokumen perancangan untuk orang yang masih hidup. Jadi semasa hidup ni, cara dia adalah buat perancangan, dokumen perancangan.
Tapi selepas kematian, kita kena buat pengurusan harta ni sama ada orang tu ada buat dokumen atau tak ada dokumen. Dia kena diuruskan. Jadi dua perkara sebenarnya. Kalau faham tadi tentang pengurusan dengan perancangan. Jadi cara dia adalah buat hibah. Ada kena buat dokumen. Kalau sekadar buat rekod cakap dia pun tak diterima pakai sebenarnya saya rasa. Tak cukup kuat lah. Sekarang ni semua nak ada bukti. Sebab benda tu akan dibicarakan untuk dapat pengesahan. Jadi seloknya buat saya tak bukti. Bagaimana buat hibah. Jadi kita buat hibah bukan untuk tolak faraid ya. Ya. Hibah ada limit. Limit macam mana? Ada percentage ke macam wasiat 1/3? Tak ada. Walaupun mungkin puan-puan pernah dengar ada yang bagi ceramah kata ada. Sebenarnya ada. Itu harta kita contohlah macam duit kita sekarang RM10, kita nak guna, kita boleh guna 100% kita boleh guna kan? RM10 kita boleh guna RM10 terus. Jadi harta kita kalau rumah ke tanah tu, takkan kita kena guna 1/3 je. Maksudnya kalau kita nak buat hibah, kita nak gunakan untuk hibah, kita nak buat hibah kan? Jadi boleh ke? Sebab kita masih hidup. Hak kita. Ya? Mengenai harta si pencarian, kalau kita ikut flow, kalau harta si mati, kita akan settlekan hutang dia, kita akan settlekan wasiat dia, dan kita akan faraidkan harta dia. Harta si pencarian tu dia akan bypass kalau isteri dia tak tuntut. Ya. Harta si pencarian kena tuntut. Maknanya kalau tak tuntut dia bypass. Baik, terus faraid lah. Kalau dia nak tuntut, dia perlu ada bukti kan? Dia kena melalui mahkamah syariah. Pergi bicara hakim akan panggil, puan nak tuntut apa? Nak tuntut apa kan? Apa sumbangan puan, apa sumbangan? Apa contoh-contoh bukti dia? Macam katakan ada sepecahan dekat rumah, kan? Kalau ikut dari segi apa ni, kalau katakan perempuan tu dia tak kerja, suri rumah full time, dia boleh nak buat tuntut lagi penjagaan. Hakim memang akan allocate lah pulang, nisbah dia berapa tak tahu pulang. Kadang-kadang ada yang kalau dia nak tuntut harta pencarian, harta yang kita dapat semasa kita bersama. Ni bukan waris-waris ni, tak ada, pewarisan ni tak ada timbul lah. Ni rumah you kahwin, lepas tu you beli rumah, sebab jangan mana pasangan memang ada dia punya tu. Rumah tu katakan atas nama suami, kan, maknanya suami yang bayar, suami yang apa ni kan. Tapi sebagai isteri, bila suami dah meninggal, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Maksudnya buktinya tak semestinya had dokumen lah. Dia boleh jadi verbal depan hakim. Ya. Dia sebab itu untuk harta sepencarian memang kena buat permohonan di mahkamah syariah. Dan kita kena hajar lagi. Dia katanya macam-macam lah. Tapi yang pastinya selalunya 1/3 salam yang dapat pada, maksudnya dalam 30% tu memang boleh pergi kepada pasangan lah. Bukan perempuan je, lelaki pun boleh minta harta sepencarian juga. Lalu paling tinggi 50%. Contoh macam rumah ni tadi, sekarang ni ini kita boleh dapat lah untuk harta sepencarian. Kalau dah dapat pun minimal 30%. Tidak ada 30 ke 50. Ya, begini macam letak tu hakim. Bukan kita. Hakim akan dia ada hakim ni terbelah nasib lah. Karena hakim ni macam-macam lah. Dia orang punya ni. Hakim pun ni lain. Tengok nasib kadang-kadang. Tapi tak mudah proses tu. Kalau waris-waris tak bekerjasama, turun naik lah. Sebab saya antara sekarang ni waktu setelah jadi salah seorang klien mohon, kita kena jadi kiranya bukan saksi lah. Bukan waris adalah stage selepas tu. Waris adalah stage faraid, dan tuntutan sepencarian ni adalah sebelum faraid. Dia kena menerima waris juga. Ya, sebab dia kan menggunakan bahagian faraid tadi tu. Jadi kalau dia minta dia dapat 50%,
ada waris yang tak setuju, kenapa nak 5%? Jadi waris akan tahu juga lah, kan? Bila kadang-kadang daripada sudut orang yang anak di bawah umur, so ada wakil, kadang melantikkan wakil, bahagian pasangan dah lantik seorang untuk wakilkan anak-anak dia lah. Tapi waris yang berhak dapat pula daripada surat dia tak setuju. Jadi benda tu akan berpanjangan. Ini kesalahan ini yang sedang saya hadapi sekarang. Okey. Wasi adalah orang yang dilatih oleh si mati masih hidup. Itu istilah wasi. Mesti di kalangan keluarga atau orang lain? Sebaik-baiknya orang keluarga lah. Sebaik-baiknya keluarga. Orang lain susah lah masalah. Yang penting dia bersifat adil. Dia tahu semua. Pentadbir adalah orang yang dilantik oleh waris selepas dia mati. Itu beza dia. Tapi kerja dia semua. Dia seorang ni wasi, dia berkata, you kalau dah ada pelantikan wasi, you pergi court, terus tak ada bicara-bicara. Court, high court akan keluarkan probate. Ni. Tapi itu melibatkan ada rumah yang apa ni, yang banyak lah selalunya. Kalau pusaka kecil ni, harta yang kecil-kecil ni, dia boleh kumpulkan semua waris-waris. Itu pun kadang-kadang tengok lah, ada yang satu bas pun ada juga kadang waris datang pergi tu. Nak berbicara, pening kepala tu kan. Saya ada tanah tau, pemberian daripada bapa saya kepada saya. Okey, bila katalah kalau saya meninggalkan, apa status tanah tu sebenarnya? Sebab tanah tu tanah ayah saya, tapi dia dah tukarkan nama kepada saya. Lepas tu, kalau jadi apa-apa dengan saya, apa akan jadi dengan tanah tu? Itu jadi tanah saya. Dia tadi kan dah bagi ke tuan kan? Terus sekarang ni ayah dah bagi pada puan. Yang mana negara nama puan? Dia ikut faraid. Ikut faraid bagian ayah mak dapat juga bahagian dia kan. Jadi bagi contoh puan ni kita sebut faraid sikit lah. Orang-orang sini belajar faraid kan. Puan apa ya? Puan Hafizah. Okay, ni Puan Hafizah. Ada suami. Ayah ada lagi? Ada. Ayah. Anak? Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 anak lelaki, 1 anak perempuan. Sekarang ni Puan Hafizah meninggal dunia. Dia bagi semati lah. Siapa waris dia? Suami waris tak? Ayah? Tak main. Ibu? Anak? Lagi? Dia ada balik. Seibu sebapa lelaki, seibu sebapa perempuan. Berapa orang lelaki? Termasuk Tuhan lah. So dia 5 lah. Ni dapat tak? Tak dapat? Dapat. Dapat tak dapat? Sebab ada orang lelaki so tak dapat lah. Sebab ada waris ke bawah. Waris lelaki ke bawah. So dia jadi pendinding tak dapat. Okey, suami dapat berapa?
Bak ada? Ada lagi. Ayah? Satu berenang. Satu berenang. Ada lagi? Tak ingat dua satu baki. Jadi, tadi ada anak atau ada perempuan. Jadi, pada macam ni lah. Boleh sambil dia. Satu perempat campur satu berenam, campur satu berenam. 12. 3 campur 2 campur 2. 7. 7 per 12 bagi 5 per 12. Bagi pada anak. Laki ke perempuan ada? Perempuan ni ada 6 campur 1 7. 5 nak bagi 7. Tak dapat 6 bulan. Kena buat apa? Itu dah ada barai kan? 12 kali 7 84. 1/4 daripada 84. Kita kira ya sebelah rehat. 1 1/6. Kira 13. Yang 1 betul 13 6 7 47. 84 telah 47 7 37. Ini salah kira ni. Kira balik. Okey lah. Kalau kita kira ni dapat barai dia Jadi bahagian ni nanti akan jadi bahagian suami, bahagian ayah, bahagian ibu, bahagian anak, lelaki, anak perempuan. Kalau Puan Hafizah dah meninggal, jadi ni kan? Jadi nama-nama ni akan masuk dalam kan. Suami, ayah, ibu, dan anak. Dan selepas berlaku kematian daripada ayah dan ibu ni, pergi mana? Puan? Puan dah dapat kalau Puan meninggal, inilah orang-orang saya dapat. Puan ni, ini tak meninggal. Pergi mana? Mana ni? Jadi Puan tanya apa jadi pada harta Puan bila berlaku kematian. Ini lah suami dapat, anak ayah dapat, ibu dapat, tidak rakyat semua sudah dapat. Ada masalah tak ada masalah? Ada masalah. Kalau nak lipat, kalau nanti lipat pasir ini punya kos itu ke percentage daripada harga tanah kos untuk lipat. Tapi kalau kita buat dokumen, kalau pada saat kita ada, dia tak ikut percentage kan? Kita punya tak ikut percentage. Percentage apa? Harta. Dia just buat dokumen, kita tak pengisytiharan. Dia yang ikut percentage ni just masuk bicara untuk satu. Maknanya bayar sekian lah yang Itu pengurusan kan? Dia back end tu, selalunya banyak orang tak tahu back end tu. Sekarang you buat hibah, you buat declaration dia. You mengatakan nak pergi pada sini. So besok you meninggal besok tu, you kena buat pindah milik. Bila pindah milik tu melibatkan LSDN, cuti, you kena bayar. Tu dekat situ dia bawa kira kat situ. So dia tak kira sekarang, dia kira masa nak buat pindah milik. Sekarang nama itu, so tak perlu bayar apa-apa. Bila dia mati nak tukarkan nama si penerima tu, itu. Itu dia selalunya back end the cost banyak cuti. kalau harga perniagaan sama dengan harga persediaan. Okey, sekarang dah seterusnya. Kita rehat. Rehat berapa? 15 minit, 30 minit? Cukup. Soalan ni? Tentang ni perniagaan. Oh, Okey, lepas ni kita akan buat, kita akan simpulkan balik apa yang kita sampaikan tadi dan kita akan cerita tentang perancangan.
kos yang kita akan hitung dia berlakunya pengurusan samping tu. Kita yang aluh. Dia macam ni kan nanti yang nanti kita dah tengok tu. Kita cek. Oh 15 minit 15 minit. Okey. Terima kasih. Saya dah soalan